Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang anda boleh gambarkan ataupun apa yang anda boleh nampak dengan gambar yang saya paparkan di slide pertama ini. Okey, sekiranya anda boleh nampak satu gambar saya masukkan satu perniagaan yang dikenali sebagai cendol bakar, yang mana kalau di awal-awal pembukaan perniagaan cendol bakar ni jadi satu viral. Semua orang daripada jauh pun nak datang, nak rasa apa tu cendol bakar. Adakah cendol tu dibakar dahulu sebelum dihidang kepada customer dia? So dia jadi satu, bila dah ramai orang datang, lama kelamaan dia jadi satu produk yang viral pada ketika di awal-awal pembukaan cendol bakar. But nowadays kita boleh nampak dekat semua tempat, semua negeri dah ada cendol bakar. Cendol bakar macam ni, contoh saya ambil ni, cendol bakar Kuala Selangor. Ada cendol bakar dekat Melaka, even dekat Batu Pahat pun ada kan. So nak dikatakan dengan nama ini menjadikan sesuatu perniagaan itu lebih dikenali. Okay? Dan yang kedua, saya bagi contoh kat sini, aiskrim pedas. Siapa orang pedas Linggi ataupun siapa yang biasa lalu keluar highway exit pedas Linggi tu, dia boleh nampak peniaga aiskrim pedas Linggi ni dekat tepi jalan kan. Sampai orang sanggup berhenti nak rasa apa yang uniknya aiskrim pedas ni kan. Sebenarnya akhirnya bila kita stop by tanya dengan tuan yang meniaga tu, rupanya sebab dia meniaga di pedas, so dia letaklah namanya aiskrim pedas. So dekat sini saya nak katakan hanya kerana nama menyebabkan sesuatu perniagaan itu dikenali lebih daripada yang dijangkakan. Boleh jadi viral atas nama-nama perniagaan ini. Dan kenapa boleh berlaku macam, sedangkan orang lain pun jual aiskrim juga, orang lain pun jual cendol. But perbezaan yang cuba dia bawa dekat sini. Kita nampak dia letak nama cendol bakar kan. Yang ini dia letak nama aiskrim pedas. So orang pun tertanya-tanya, apa yang aiskrim dia pedas ke? So orang akan berhenti nak cuba beli dan sebagainya kan. Rupanya dia letak nama aiskrim pedas ni nak untuk sesuaikan dengan nama tempat dia berniaga. So kerana perbezaan ini menjadikan perniagaan-perniagaan ini lebih terkenal. Okey. Soalnya di sini, macam mana kita nak jadi berbeza? Macam mana nak be difference tu? Okey, bagi menjawab persoalan itu, so semua usahawan, semua peniaga wajib ada satu elemen yang dipanggil USP. So inilah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Apa itu USP? USP dikenali sebagai Unique Selling Proposition. Okey, ataupun kadang di setengah buku anda boleh jumpa USP ini dimaksudkan sebagai Unique Selling Point. Apapun dia benda yang sama. Okey, so kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan USP ni. Dari perkataan ini sendiri, iaitu Unique Selling Proposition, anda dah boleh tahu dah apa sebenarnya yang hendak cuba disampaikan oleh USP. Okey, USP, Unique Selling Point, adalah faktor yang membawa kelainan kepada produk perkhidmatan anda di mana ia boleh menjadi daya penarik kepada pembeli. Maksudnya daripada perkataan ini sendiri, Unique Selling Point ini, kita nak menunjukkan bahawa apa uniknya produk kita, apa uniknya perkhidmatan kita sehingga membolehkan ia menjadi satu tarikan kepada pelanggan kita untuk membeli produk yang ditawarkan oleh kita punya perniagaan. Okay. So kelainan tersebut boleh memberikan nilai tambah yang tidak dapat diberi oleh pesaing anda. So di sini juga nak menunjukkan bahawa perbezaan yang ataupun kelebihan yang anda ada yang tidak ada pada pesaing kita. Okay, di sini ada beberapa contoh yang mana produk yang pernah viral suatu ketika dahulu disebabkan oleh nama yang cuba dibawa, fungsi sesuatu produk tersebut dan juga kegunaan atau manfaat dia yang menjadikan USP ataupun Unique Selling Point kepada produk masing-masing. Okay, so ini contoh
yang kita boleh, antara contoh yang ataupun produk yang dikenali ramai yang pernah menjadi viral suatu ketika dahulu disebabkan oleh USP yang cuba mereka sampaikan. USP ini dikatakan merupakan satu lubang ataupun satu ruang yang mana untuk kita mencari pembeli dan dalam masa yang sama untuk kita as usahawan untuk membina kita punya pelanggan. So apa beza sebenarnya di antara pembeli dan pelanggan? So kat sini anda boleh baca dikatakan pembeli adalah orang yang membeli dengan kita. Orang yang first time datang ke perniagaan kita, beli produk kita, itu kita panggil pembeli, buyers. Okey, tetapi bila dia telah datang beberapa kali ke premis perniagaan kita untuk membeli produk kita, orang tu kita dah boleh jadikan dia sebagai pelanggan. Sebab dia adalah individu yang telah datang dan kerap kali membeli produk daripada kita, produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. So, ada beza di antara pembeli dengan pelanggan, buyers dengan customers. Okay, jangan ingat benda tu benda yang sama. Buyers and customer the same person. No, dia ada perbezaan sedikit bergantung kepada pembelian terhadap produk dan perkhidmatan yang kita tawarkan. Dengan mempunyai USP yang jelas, anda akan dapat menjawab persoalan prospek. Antaranya seperti berikut. Okay, apa keunikan bisnes produk anda? Apa yang membezakan produk anda dengan pesaing anda? Kenapa saya perlu dapatkan produk ini daripada anda bukan daripada orang lain? Dan kenapa saya perlu ambil tahu tentang produk anda ini? So ini antara persoalan-persoalan yang biasa diajukan oleh customer untuk dia lebih tahu dan lebih memahami produk kita. Maka dengan adanya kita USP yang jelas, maka kita mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh kita punya pelanggan. Alright? Di sini kita nak melihat di mana kedudukan USP ini dalam sesebuah perniagaan. Okay. Kalau anda lihat dalam gambar rajah di dalam slide ini, ada 3 circle di sini. Circle yang pertama berkaitan tentang what's your brand does well, maksudnya apa kelebihan produk kita, apa yang menjadikan produk kita ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan sangat bagus. Okay. Dan circle yang kedua berkaitan tentang what's the consumers want, apa yang pelanggan nak, apa yang pelanggan kita mahukan. Okay. Dan circle yang ketiga berkaitan tentang what's your competitors does well. Nak menerangkan bahawa apa pula kelebihan yang pesaing kita ada. So di mana kedudukan USP ini? So sekiranya anda lihat daripada gambar rajah di sini, anda boleh lihat winning zone ini duduknya di antara what's your brand does well, kita punya produk, apa lebihnya produk kita, dan juga apa yang consumer mahukan. Maksudnya di sini nak ditunjukkan bahawa USP ini adalah satu kedudukan yang mana pertembungan di antara apa yang consumer nak dengan kelebihan produk yang kita boleh tawarkan. Maksudnya produk kita tu, produk yang kita tawarkan itu adalah satu produk yang memang betul-betul dapat memenuhi kehendak consumer. So itulah yang dikatakan kedudukan USP. Okay. So untuk yang lain-lain ni, yang who cares ni, you boleh tengoklah dia di antara apa dengan apa kan, kita tak peduli lah kan. Kemudian kawasan yang berisiko dan juga kawasan yang kita losing zone. Maksudnya bisnes kita, produk kita tak ada pun menepati area ini. Okay. So kat mana USP berdiri? USP adalah percantuman di antara kelebihan produk yang kita ada bersamaan dengan apa yang consumer mahukan. Alright. Ini adalah fakta berkaitan tentang USP. Dikatakan USP bukan tentang idea atau produk anda yang hebat sahaja. Okay? So maksudnya USP ni bukan nak cerita awak punya idea dan produk tu yang terhebat yang menjadikan dia boleh jadi USP.
Okey, tidak sebenarnya. Kita akan lihat nanti. Okey. Yang kedua dikatakan USP adalah tentang bagaimana kita memenuhi keperluan yang pelanggan inginkan. Itu yang penting. USP ini adalah satu keadaan yang mana produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan itu mampu memenuhi kehendak dan juga keperluan pelanggan pada satu-satu masa. Okay? Dan yang ketiga, USP sebenarnya mengajak kita mengenali siapa pelanggan kita. Nak buat USP, nak keluarkan, nak create USP yang cantik, yang tepat, yang ringkas, yang padat. First kali kita kena kenali siapa pelanggan kita, apa dia punya interest, okay? Dan sebagainya. Ini merupakan panduan bagaimana anda hendak membina USP yang benar-benar boleh dijadikan sebagai tarikan kepada pelanggan kita untuk membeli produk yang kita tawarkan. Okay, so ini antara dia punya kriteria. Nanti kita di slide seterusnya kita akan tengok dengan lebih detail lagi. Okay, so yang pertama dikatakan sesuatu yang unik. Bila nak membina satu-satu ayat USP itu. Kemudian sesuatu yang membezakan anda dengan pesaing anda. Yang ketiga mempunyai manfaat yang khusus. Yang keempat, apakah yang ada pada produk anda tetapi tiada pada produk pesaing anda. Walaupun keluarkan produk yang sama, tapi apa yang ada pada produk kita yang tak ada pada kita punya pesaing. Itu yang kita kena highlightkan. Alright. Yang kelima, apakah kekuatan produk? So, of course, kalau produk kita ada sesuatu yang kekuatan dalam sesuatu kita punya produk, yang kekuatan itulah yang kita kena highlightkan. Alright? Dan yang terakhir, kriteria USP dikatakan masa yang terhad. Maksudnya, sekarang dengan keadaan dunia sekarang, semua orang nak pantas, cepat, segera dan sebagainya. So, produk yang anda cuba tawarkan itu, walaupun produk yang sama dengan pesaing, mungkin kelebihannya di situ dari segi masa. Okey, orang lain boleh offer satu produk dengan sekian masa, tapi produk anda contohnya boleh hasilkan produk yang sama tapi dengan masa yang lebih pantas. So nanti kita akan lihat. Alright. Ini merupakan contoh USP yang ada pada produk yang telah berada di pasaran. Okay, kita boleh tengok. So yang mungkin yang paling anda familiar ni lah kan, Mr. DIY ni kan. Dia punya USP always low prices. Okay. Kemudian kita ada Nestle, Good Food, Good Life. Kita tahu Nestle adalah jenama yang mengeluarkan banyak produk-produk makanan especially-nya. Okay. Kemudian Domino's. So Domino's ni dia punya USP dia, sekiranya anda order pizza daripada Domino's dan dia sampai lewat daripada 30 minit, anda boleh claim untuk dapat free. Because dia punya tagline dia, you get fresh hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less or it's free. Okay, tapi kena claim lah baru dia akan bagi free. Okay, kemudian apa lagi? Ini contoh sardine viral. Sekarang dah banyak kan ada kat pasaran. Ini adalah produk keluaran Bumiputra sendiri. Koyak dan makan. Okay, kalau kita pergi travel, senanglah bawa produk-produk yang posh macam ni kan. So, pilihan nombor 1 rakyat Malaysia, dia kata. Okay, kalau Yakult pula memang terkenal dengan minuman yang boleh memberi kesihatan kepada kita punya perut kan, usus kita. So, dia punya tagline dekat sini, cintai ususmu. Alright. So, kemudian ada golden salted egg posh bag. Okay. Mudah dibawa. Lazat, kerangupan berganda dan sebagainya. So, ni tagline dia. Alright, yang ini ayam madu ni semua boleh perap. Hanya koyak, tuang dan gawa. So, ini dia punya tagline dia. Okay. Yang ini M&M, melt in cair di mulut, tidak di tangan, kan? Alright. Dan yang ini siapa yang kenal produk ini? Zaitun.
Okay, satu produk yang sangat gah di suatu masa dahulu. Produk yang brand yang mengeluarkan satu jenama yang mengeluarkan produk penjagaan diri yang halal. Okay, dia punya tagline dia gunakan tanpa was-was. 5 cara untuk kita membina unique selling proposition yang berkesan. Okay, di sini dinyatakan 5 tips untuk kita membina USP yang betul-betul efektif pada kita punya perniagaan dan juga produk yang kita tawarkan. Okay. Yang pertama dia kata senaraikan manfaat produk ataupun servis. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Okay, yang kedua dia kata nak tulis kita punya USP, dia perlu satu yang unik. Okay. Yang ketiga, USP kita ni boleh menyelesaikan masalah semasa. Yang keempat, USP ini boleh menunjukkan bukti bahawa produk yang kita tawarkan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar berkesan. Alright? Dan yang kelima, nak jadikan satu USP yang efektif, dia kena satu ayat yang ringkas tapi padat. Okay, kita akan lihat dia punya contoh-contoh selepas ini. Okay. Di sini saya akan tunjukkan contoh-contoh berkaitan tentang tips untuk membina USP yang efektif. Okay. Yang pertama, saya tunjuk contoh, saya ambil contoh tudung sauk kan. Tudung ni famous kan, kalau student wanita dia mesti tahu punya kan. So dekat sini USP tudung sauk, saya ambil contoh dari segi dia listkan manfaat produk dia. Maksudnya dia senaraikan segala kelebihan yang ada pada produk dia, pada tudung ni. So kalau kita tengok kat sini, dia kata salah satunya dia punya kelebihan produk dia, awning dia lembut, cutting slim fit, kelabuhan tudung, saiz awning yang labur, boleh tutup pipi kan, boleh nampak runcing. Kemudian dia kata sesuai untuk travel, maksudnya awning dia lembut, so senang nak lipat masuk dalam beg, kemudian material dia susah nak berkedut dan sebagainya. So kat sini salah satu contoh yang mana dia membina USP dengan menyenaraikan kelebihan ataupun manfaat yang ada pada produk yang ditawarkan. Alright. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua dari segi USP nama yang unik. So kat sini saya bagi contoh nasi lemak anak dara. So kalau yang lelaki dengar nasi lemak anak dara, sibuklah nak pergi rasa kan. Nak rasa nasi lemak anak dara tu mesti sedap kan. Ni sebagai satu contoh. Dan memang produk budak remaja ini memang menjadi viral suatu ketika dahulu atas kerana nama dia nasi lemak anak dara. Kalau letak nama nasi lemak Cik Kia ke kan, memang tak adalah akan jadi se-viral sebegitu kan. Kecuali nasi lemak Cik Kia tu memang betul-betul sedap. Alright, so ini contohnya. Okay, seterusnya kita lihat kepada tips membina USP yang seterusnya, iaitu selesaikan masalah semasa. So kat sini saya tunjuk contoh produk yang mana flat fit ini dikatakan boleh menampar tayar bocor sepantas kilat. Kalau baca dia punya details, dikatakan dalam tak sampai seminit kita boleh selesaikan masalah tayar bocor. So memang sangat-sangat berguna kan, especially siapa yang selalu bergerak ulang alik dan sebagainya kan, wanita contohnya. Kalau tayar bocor kan susah kan, tapi bila ada alat ni kita boleh gunakan sementara sebelum kita sampai ke kedai. Alright, so ini memang satu-satunya produk yang memang boleh menyelesaikan masalah dan memang sangat berguna kepada pemandu-pemandu. Alright. Yang seterusnya saya juga mengambil contoh yang sama berkaitan tentang tips selesaikan masalah semasa. Yang ini saya ambil contoh produk-produk pembersihan yang mana dikatakan produk masa solat, jauhi keraguan guna yang halal. Kadang-kadang kita pun ada ragu-ragu kan bila produk yang dekat pasaran tu kita tak tahu dia gunakan bahan apa dan sebagainya. So bila dah ada produk sekarang ni, dah ada produk yang memang confirm sah produk yang halal,
So kita akan gunakan tanpa was-was. Dah tak perlulah lagi gunakan produk-produk yang kita tak yakin sebelum ini. So secara tidak langsung ini memang dapat menyelesaikan masalah terutama bagi pengguna yang beragama Islam. Kita lihat tips USP yang seterusnya, iaitu USP yang ringkas tapi padat. Okay, di sini saya bagi contoh Burger King yang mana dia punya tagline-nya adalah have it your way. Okay. Burger King, syarikat Burger King membezakan perniagaan mereka dengan perniagaan pesaingnya dengan membenarkan pelanggan membuat pilihan sendiri terhadap apa yang mereka nak letak dalam burger mereka. So dengan ini Burger King memberi keutamaan kepada pilihan pelanggan itu sendiri. Okay? Dan dengan USP ini menjadikan Burger King mampu berjaya dan bertahan sehingga ke hari ini. Okay? Okay, yang seterusnya kita lihat kepada USP berkaitan tentang bukti. Okey, pelanggan akan lebih percaya, tertarik dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh peniaga, terutamanya dengan melihat kepada testimoni-testimoni customer. Okey, so pelanggan akan lebih yakin kepada sesuatu produk dengan melihat kepada feedback yang diberikan oleh pihak ketiga berbanding dengan penerangan daripada peniaga itu sendiri. So dekat sini kita boleh tengoklah contohnya kan. Okay, tengok Alhamdulillah walaupun tidak mengikuti kelas yang diadakan, saya beli buku Legenda Jutawan. Kini sale saya mencecah RM15K hanya untuk 2 hari sale. Saya selalu mengikuti perkembangan Sifu dari semasa ke semasa. Walaupun sudah ada basic, thank you very much Sifu. So ini adalah buku daripada Sifu Bat yang ditulis mengenai buku dia lah, tulisan dia mengenai Legenda Jutawan. Okay, so ini contoh USP yang melibatkan bukti-bukti ataupun testimoni daripada customer. So ini adalah antara beberapa tip yang membolehkan kita membina USP yang lebih efektif yang akhirnya akan memberi kesan kepada perniagaan kita dan menyebabkan produk kita akan lebih laris. Kita sambung kepada topik yang seterusnya berkaitan tentang marketing mix ataupun campuran pemasaran 7Ps. Kalau sebelum ini di buku-buku yang keluaran yang lama, anda akan nampak campuran pemasaran ni dikatakan ada 4P. Okay? Tetapi lately telah diubah atas mengikut keperluan semasa yang mana campuran pemasaran telah ditambah daripada 4 kepada 7P di mana ditambah 3 elemen yang baru. So kita akan lihat satu persatu. Ini adalah 7 elemen yang ada di dalam campuran pemasaran. Tadi saya dah katakan di slide sebelum ini. Sebelum ini kita cuma ada 4P. So yang asal konsep campuran pemasaran yang asal dia adalah ada 4 elemen iaitu product, price, place dan promotion. Dan lately dia telah ditambah kepada 3 yang lain iaitu people, process dan physical evidence. So kita akan tengok satu persatu berkaitan tentang 7 elemen yang ada di dalam campuran pemasaran. Ini adalah 7 kaedah pemasaran dan kita akan tengok satu persatu. Sila fahami kerana tugasan anda pada minggu ini juga berkaitan tentang elemen campuran pemasaran ini. Okay. Yang pertama adalah harga. So apa yang kita akan terangkan untuk harga ini? Kita akan menentukan ataupun memaklumkan kepada pelanggan kita nilai yang ada pada produk kita. Nilai produk kita tu berapa harganya.
Okey, adakah harga yang kita tawarkan itu lebih rendah daripada pesaing? Adakah nilai yang harga yang kita tawarkan tu adalah harga yang kompetitif dan sebagainya. So anda akan nyatakan di sini. Okey. Yang kedua dari segi produk, produk kita akan kenal pasti produk yang boleh menarik perhatian pelanggan dari segi warna, saiz, reka bentuk, kelebihan, kegunaan produk kita dan sebagainya. So dekat sini apa sahaja penerangan produk yang boleh menjadikan kekuatan kepada produk kita, kita boleh nyatakan. Okey. Dan yang ketiga adalah dari segi promosi. So promosi ini kita boleh cerita apa kaedah promosi yang kita jalankan terhadap produk yang kita nak tawarkan nanti. Okey. Dari segi offline bagaimana, dari segi online bagaimana. So kita boleh bezakan dari segi promosi, kita boleh pecahkan kepada promosi melalui kaedah offline dan juga promosi secara online. Okey. Kemudian yang keempat dari segi tempat, lokasi. So kita perlu ceritakan di sini, adakah lokasi pilihan kita itu satu lokasi yang strategik yang membolehkan pelanggan mudah untuk datang ke kita punya perniagaan dan sebagainya. Okey. Yang kelima, kita akan cerita tentang orang, iaitu kenal pasti individu yang paling sesuai untuk berhadapan dengan pelanggan. Maksudnya orang ni kita akan cerita sebenarnya siapakah individu yang related tentang berkaitan tentang kita punya perniagaan itu. Contohnya siapa yang boleh membantu kita? Satu, of course kita punya team member kita punya partnership kita, okay, rakan kongsi kita. Kemudian siapa lagi? Kita punya supplier, okay. So dekat sini nanti kena terangkan supplier dapat daripada mana, siapa dan sebagainya. Okay. Dan kemudian dari segi pelanggan. Okay, untuk orang ni pun kita boleh nyatakan kategori kita punya pelanggan itu. Okay, macam kita buat sebelum ni kan. Untuk tugasan minggu sebelum ni yang mana kita kenal pasti kita punya pelanggan berdasarkan demografi, geografi, psikografi, tingkah laku. So kat sini pun you boleh terangkan poin yang hampir sama tetapi tidak perlu terlalu detail. Okey, bagi poin sahaja. Okey. Yang keenam berkaitan tentang proses. Okey, di sini anda akan ceritakan bagaimana proses daripada anda merancang brainstorm untuk keluarkan produk apa, kemudian apa proses yang berlaku di tengah-tengah, cari supplier dan sebagainya sehingga produk itu boleh dijual. Okey. Dan yang terakhir berkaitan tentang physical evidence. Maksudnya apa antara bukti-bukti fizikal yang nak kita tunjukkan bahawa perniagaan kita ini benar-benar akan berjalan masa untuk simulasi nanti. Dan bukan hanya angan-angan, bukan hanya rekaan tapi satu perniagaan yang benar-benar akan kita wujudkan. Contohnya you wujudkan Facebook page untuk you punya produk. Itu satu bentuk fizikal lah. Kemudian ada gambar-gambar produk. Itu pun contoh fizikal. Dan kalau mana-mana pelajar yang ambil pendekatan attach dekat mana-mana premis perniagaan, so ambillah gambar premis tersebut untuk dijadikan sebagai kita punya bukti fizikal. Okay? Sebab seperti yang saya dah kata di awal-awal, poin 7P ini juga akan anda masukkan di dalam tugasan simulasi anda nanti. Okay? So ini antara perkara-perkara ketika anda buat simulasi, anda kena take point lah apa benda yang kita akan masukkan dalam kita punya tugasan yang kedua nanti. Okey, kita sampai ke slide yang terakhir. So ini adalah berkaitan tentang tugasan yang akan anda lakukan pada minggu yang ke-6. So anda dikendaki membina USP di samping membangunkan 7 elemen campuran pemasaran produk pilihan anda. So ini juga macam tugasan minggu lepas yang mana anda boleh membina USP atau dan 7 Ps untuk perniagaan anda yang untuk simulasi nanti. Boleh bayangkan terlebih dahulu ataupun you nak ambil perniagaan yang dah sedia ada, dah terkenal dekat pasaran pun tiada masalah. Okey.
So, ini adalah tugasan anda pada minggu ini. Fahami semula apa itu USP dan apa elemen yang ada dalam 7P. Kemudian applykan ke dalam produk ataupun perkhidmatan pilihan anda. Okey?